forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Tun M. Muhyiddin bertemu bincang hala 7 proklamasi orang Melayu. Kita baca sikit detail. Petaling Jaya seperti dijanjikan dua bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mulia Yassin akhirnya bertemu bagi membincangkan hala 7 proklamasi orang Melayu. Pertemuan empat mata selama 2 jam itu dia kata berlangsung di kediaman Dr. Mahathir. Okey, kita tengok respon Dr. Kamal Amir. Dia akhirnya tidak komen macam biasa. Saya cakap terus terang, saya tengok gambar dalam media sosial. Saya cakap terus terang, saya jangan sangat marah. Banyak orang minta saya supaya saya mengulas bagaimana pertemuan antara Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. Saya dah minta Dr. Mahathir kalau boleh. Tak mahu tak apalah, pulanglah. Kalau boleh. Saya katakan sudah sampai masanya untuk dia berehat, berundur dalam usia-usia senja begini supaya dia tidak terus dikecam oleh warga. Tapi masih lagi nak terlibat, terpulang. Kita hanya boleh memberi pandangan. Saudara, kita tak semestinya apa yang kita bagi pandangan itu mesti diikuti. Kita mestilah bersikap, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan saya melihat apabila Tan Sri Muhyiddin hadir ke rumah Dr. Mahathir, saya kata, ambak sampai begitu sekali ke? Hanya untuk menggapai keyakinan nak menyelamatkan ni, untuk dapat sokongan dan sebagainya. Saya kata ini satu kesilapan besar lagi Tan Sri Muhyiddin. Sebab kedua mereka ni dulu asalnya bersatu menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Itu fakta. Yang ini tak boleh dinafikan, saudara. Kemudian dua-dua berjaya menubuhkan kerajaan yang dipanggilkan Kerajaan Pakatan Harapan untuk pilihan raya yang ke-14 dulu. Kemudian akhirnya saling khianat mengkhianati. Apa kata Dr. Mahathir? Saya tidak akan lupa apabila Tan Sri Muhyiddin tikam saya dari belakang. Bisa sakit sampai sekarang terasa. Jadi saya kata, apakah sudah dimaafkan? Apakah mulia budi Dr. Mahathir untuk memaafkan Sri Muhyiddin? Kalau begitu berlaku, kenapa dia tak boleh maafkan Anwar Ibrahim? Ini persoalan saya timbulkan. Dr. Mahathir kalau dengan Muhyiddin boleh, yang khianat, yang menumbangkan dia. Waktu itu Anwar Ibrahim tak menumbangkan. Langkah Sheraton, itu Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Azmin dan kumpulannya. Dan Tan Sri Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Tentulah Dr. Mahathir akan merasa lebih pedih. Cuma saya kata, dah bercantum balik. Kalau dia boleh maafkan Muhyiddin, kenapa tak boleh maafkan Anwar? Persoalan, saudara. Yang kedua, saya kata, kenapa Tan Sri Muhyiddin jumpa dengan Dr. Mahathir? Kerana dalam pilihan raya lepas, tak ada satu kursi pun parti politik yang dipimpin Dr. Mahathir yang mendapat undi yang membolehkan dia tidak hilang wang pertaruhan. Semua kursi dia hilang wang pertaruhan. Termasuklah Dr. Mahathir sendiri sudah hilang wang pertaruhan bila dia bertanding di Parlimen Langkawi. Jadi saya kata, bagi saya, orang nampak, setengah orang kata, gerunlah keadaan ni. Apa nak gerunkan? Akhirnya kalau rakyat sekarang ni dah dapat melihat bagaimana kepimpinan Dr. Mahathir sepanjang 22 tahun, kemudian naik pula 22 bulan. Orang dapat melihat perbezaan 22 tahun dengan 22 bulan. 22 bulan. Dan saya merasakan sekarang, waktu dia perintah mentadbir negara ni, 22 bulan, adanya parti DAP bersama dengan Dr. Mahathir. Yang dia lantik Lim Guan Eng daripada DAP sebagai Menteri Kewangan. Tapi waktu yang sama sekarang ni, mereka serang DAP yang ada dalam Pakatan Harapan. Saya kata, apa benda ni? Apa politik yang nak main ni? Kenapa fikiran rakyat dilencong-lencongkan? Saudara Osman. Jadi itu keadaannya. Saya tak mau tuduh lah, nak kata putar alam. Tidaklah. Bagi saya, satu tindakan yang kurang bijak lah. Tapi pulang. Itu saya katakan, inilah keadaannya, tempangnya unjuran ataupun acuan politik yang cuba dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk mendapat sokongan melalui bersama-sama dengan Dr. Mahathir. Saya rasa it's too late. Sekarang ni untuk rakyat, warga, pengundi sudah tidak lagi bersama dengan Dr. Mahathir. Buktinya semua calon-calon yang diturunkan Dr. Mahathir yang berada dalam parti Dr. Mahathir waktu itu hilang wang pertaruhan. Saudara Harun, siapakah mereka yang di sebelah sana? Bagi saya tak perlu kita nak sebut nama saudara. Dia kata tanya saya, adakah mereka semua bersih? Bagi saya, ini bila kita berkuasa, saudara, di hadapan kita tu kadang-kadang banyak pancarobanya. Bila kamu ada kuasa, maka wang bertimbun-timbun di depan kamu. Ini membuatkan kalau kamu kurang iman,
Kan makan sakau. Ya, saudara Halim, saudara Pak Din, saudara Khalid, FDM. Ya, saudara Mak Saad. Ya, saudara. Puan Salmiah Ahmad, Tun Maidin, bagi saya lah, saya melihat sesuatu yang agak saya bersimpati lah. Sebab hari-hari terakhir Dr. Mahathir dia melakukan silapan demi kesilapan. Apakah dia mengakhirkan usianya yang satu ketika beliau dilihat sebagai pemimpin yang hebat selama 22 tahun. Dan tiba akhir-akhirnya 22 bulan pun boleh ditumbangkan. Adanya langkah Sheraton dan rakyat melihat. Guna ada pilihan raya, maka dia hilang wang pertaruhan. Satu benda yang cukup memalukan. Sepatutnya dia dah bersara dah. Tak payah lagi nak dipikirkan. Tak ada keperluan pun. Konon nak menyelamatkan Melayu. 22 tahun, kenapa tak diselamatkan? Selama 22 tahun. Kemudian dapat pula perintah 22 bulan. Kenapa tak dilakukan untuk menyelamatkan Melayu kalau anda merasakan Melayu sudah rosak? Begitu juga saya melihat. Tapi bila percantuman Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. Dulu mereka merasakan bila Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin bersatu, menyatu dalam hasrat untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional, berjaya waktu itu. Okeylah, kita terima. Kita terima dekat saudara. Tetapi sekarang ini tak boleh. Kerana orang yang memimpin, yang berada di anjung kuasa sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya buat orang UMNO, saya bukan orang keadilan saudara. Tapi kena lihat, 28 tahun dia berjuang untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Takkanlah dengan sekarang ni dah ada kuasa belum begitu, tiba-tiba nak serah begitu saja pada orang. Saudara, silap orang saya. Dan yang membuatkan saya rasa lebih tidak faham bagaimana acuan pengulas-pengulas politik ni boleh mengatakan, kalau pilihan raya 6 negeri ini merosot undi dan sebagainya, Anwar Ibrahim akan mengundurkan diri, Anwar Ibrahim akan dijatuhkan. Tang mana nak dijatuhkan? 148 kursi parlimen yang menyokong beliau. Saya rasa kalau diadakan undi kepercayaan, bertambah lagi. Berapa kali dia katakan, warga Sarawak tidak akan dapat melupakan budi jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan warga Sarawak menjadi jawatan paling besar, itu Timbalan Perdana Menteri, yang tak pernah berlaku selama ini sejak Sarawak berada dalam Malaysia. Apakah mereka mahu mengosongkan ataupun menyingkirkan orang yang betul jasa besar pada Sarawak? Ini keadaan saudara. Begitu juga di Sabah dan di Semenanjung. Jadi bagi saya, kemudian bila dikatakan pilihan raya negeri ini adalah referendum. Referendum apa benda ni saya kata? Kononnya kalau kemerosotan undi berlaku, maka Anwar Ibrahim itu akan diturunkan. Saya kata, tang mana logikanya? Sepatutnya sekarang ini sudah sampai masanya rakyat berfikiran terbuka, kita galakkan rakyat. Kalau boleh, biarlah sealiran. Saat ini, anjung kuasa di Seri Perdana, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, biarlah dia takbir. Biarlah parti-parti yang mentadbir di negeri-negeri juga sealiran dengan pusat supaya mudah membawa kebahagiaan, membawa pembangunan untuk rakyat. Kalau anda ikhlas untuk rakyat. Tapi kalau anda merasakan aku bukan rakyat, susahlah sekarang saja. Saudara Abdullah Hussein dia kata rakyat Malaysia tidak boleh ditipu lagi. Itu benar saudara, saya rasa begitu. Saudara Jaafar kenapa nak kata berkawan dengan syaitan pula? Apa hal ni saudara? Saudara Syuhami Mak Yusof kerana mereka semua takut kerana salah. Itu saya tak tahu. Sekarang ini macam mana yang selalu saya katakan, bahawa sebenar-benarnya semua mereka yang berada dalam Perikatan Nasional pembangkang sekarang ni, bagi saya mereka digayut oleh kesalahan. Kalaulah waktu mula-mula nak tubuh kerajaan dulu, selepas pilihan raya umum, saudara, waktu itu di hadapan Duli Yang Pertuan Agong, seandainya Tan Sri Muhyiddin bersetuju jadi Timbalan Perdana Menteri, Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO hanya jadi 26 kursi saudara. Ada 36. Dan waktu itu juga jangan lupa 10 orang daripada UMNO sudah pun menandatangani SD, dan mungkin juga mereka akan meminta supaya diizinkan mereka berada dengan Perikatan Nasional. Tinggallah UMNO dengan 16 kursi. Itu realitinya saudara. Tapi sekarang dah jadi berubah kerana keengganan, keegoan, memikirkan aku yang patut jadi Perdana Menteri. Walaupun parti pimpinan aku dapat 73%, 73 kursi, berbanding dengan Anwar Ibrahim, dia Pakatan Harapan dapat 82, tak, aku juga. Ini masalahnya. Dan sekarang ni mereka merasakan
bahawa ada sedikit kesalahan. Itu yang keadaannya. Macam itu, macam di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan. Kalau melihat daripada keputusan pilihan dulu, saya nampak agak mustahil untuk Perikatan Nasional boleh mendapat Waimah satu kerusi pun, saudara. Contohnya macam di Pulau Pinang, itu ada menang lah, ada 2-3 kursi pada Perikatan Nasional. Dengan PAS dan sebagainya. Tetapi kali ini apabila Perikatan Keadilan bergabung dengan UMNO, jumlah undi itu yang ada di belakang UMNO, di belakang Keadilan itu mengatasi undi yang ada pada PAS. Kalau dulu sebab 3 penjuru, maka undi itu berpecah. Itu keadaannya. Saudara Din Osman bukan bersekongkol. UMNO bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Saya hairan apabila orang menuduh UMNO DAP, UMNO DAP. Jadi lontaran kata-kata ini saya pun hairan. Kenapa kita masih lagi belum boleh sedar. Realiti politiknya sekarang hari ini, UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan tidak dinafikan adanya amanah, adanya keadilan dan adanya DAP. Bukan antara UMNO bersama dengan DAP. Ini kena jelas, saudara. Jadi bila saya kata UMNO DAP, UMNO DAP, saya rasa ini jajan politik yang bagi saya kadang-kadang akhirnya orang ketawakan anda. Akhirnya kalau anda jadikan itu sebagai ucapan, kalau itu anda jadikan sebagai acuan politiknya, saya tidak nampak ada kejayaan boleh mempengaruhi orang. Malah orang kata apa ni? Kemudian keluarlah perkataan apa punya banganglah dia punya fikiran. UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dalam Pakatan Harapan ada 3 parti, iaitu Parti Keadilan, Parti DAP dan Parti Amanah. Kenapa tiba-tiba dicabut satu saja, 2 ni diketepikan? Macam mana dulu bila kita cakap, dulu ungkapan Datuk Seri Zahid Hamidin, no Anwar, no DAP, no PBM. Tapi yang dilontarkan no Anwar saja, no DAP. Macam mana dengan PBM? Ini cara mereka membolak-balikkan kenyataan, saudara. Saudara, dia kata gerakan lebih bahaya daripada DAP. Bagi saya kita dah jelaskan ni. Tak payahlah kita nak mengatakan parti itu, parti ini. Tak payah, saudara. Tapi kita melihat unjuran pemikiran mereka bagaimana. Saudara, saya minta supaya, saya yakin kali ini warga kita lebih matang. Warga pengundi lebih matang, saudara. Sebab macam itu juga di Terengganu, saudara. Waktu di Terengganu, pilihan dulu, PAS cuma menang, majoritinya 7 kursi saja. Sebab UMNO dapat 10 kursi. Dan kali ini, dengan adanya gelombang biru 2.0 yang saya lihat di Kemaman Sabtu lepas, ini bukan kaleng-kaleng saya, bukan cerita saya sendiri turun, saya melihat dan saya mendengar warga di Cukai. Cukai itu adalah pusatnya di mana pengaruh daripada Parti PAS begitu kuat dulu. Tapi hari ini mereka menzahirkan kekecewaan. Isunya apabila kerajaan yang dipimpin oleh Parti PAS, Perdana Negeri, masalah nelayan tidak diselesaikan, warga setinggan di kawasan itu tak selesai. Benda begitu yang menimbulkan keresahan, kekecewaan warga, pemilih. Jadi sebab itu mereka akan mengalihkan pengundiannya kepada parti yang ada di parti kerajaan. Mereka mengharapkan bahawa pimpinan parti di pusat biarlah sama dengan negeri. Dan saya dah katakan, kalau sesuatu berlaku di Kemaman, dia akan menjadi diaspora ataupun urutan di kawasan-kawasan yang lain. Seandainya Kemaman memilih atau merubah daripada kepimpinan untuk memihak pada Pakatan Harapan UMNO Barisan Nasional, maka ia akan berlaku di tempat kawasan lain juga. Itu keadaannya. Jadi saya berdasarkan fakta. Bukan saya boleh kata ikut, jadi saya kata begini. Tak boleh. Sebab saya harus memberi pencerahan dan saya haraplah teman-teman yang bermain di buan bos, saya tengah live, bos. Nanti I call you balik. Saya pun nak bercakap pasal Terengganu. Saya akan call you balik, saudara. Minta maaf, bos. Itu keadaannya teman telefon tengah live. Mungkin dia tak sedar lagi. Dia Terengganu, saudara. Itu kawan dia telefon Terengganu tu. Itu keadaannya, saudara. Dan saya bukan hanya sekadar bercakap, kata sembang kari. Tidak. Saya menyatakan apa dapatan. 1, 2, 3. Tetapi yang selalu saya katakan, macam di Terengganu, fakta yang paling penting sekali. Pimpinan harus meletakkan calon-calon yang mahu diterima oleh rakyat. Kesediaan rakyat untuk merubah sudah ada.
Saudara, masa mana pula saya punya dapatan ke laut, saudara? Saudara Hazar, mana masanya saya kata ke laut? Saudara, itu gambaran. Saya bagi tahu saudara, pilihan raya umum yang lalu, bagaimana warga pemilih, warga pengundi sudah terpesong. Sebab mereka berjaya menggambarkan seolah-olah Perikatan Nasional itu macam muafakat nasional. Dan mungkin bila ramai rakyat pun ramai marah lah kerana waktu itu sepatutnya ini UMNO bersama dengan PAS untuk mewujudkan muafakat nasional. Jadi kesan daripada itu, pilihan raya kecil menang semua, pilihan raya negeri dan sebagainya. Tetapi bila diputuskan hubungan, mungkin ada yang kecewa. Itu keadaan saudara. Tapi kali ini saudara, cakap terus terang saudara, saya Syahrizwan, dia kata harga barang naik bagus, kita kata Lokman Adam. Saya tak dapat nak digest benda begitu. Bagi saya ada kontra lah. Saya bukan ahli ekonomi. Saya terus terang, kalau benda yang saya tak tahu, saya tak boleh komen, saudara. So, itu keadaannya, saudara. So, jadi saya okey lah, tapi cuma satu, saudara. Minda Presiden PAS, dia kata baral. Kenapa? Kenapa guna bahasa yang begitu? Anda boleh marah. Kenapa nak marah? Saya memberi pencerahan. Saudara. Tak apalah, sekarang kita lihatlah sama ada sejauh mana apa yang saya katakan itu untuk realiti atau tidak. Jadi jangan marah, saudara. Tujuan saya beri pencerahan supaya setiap mereka yang nak jadi ahli nujum politik, supaya dapat memberi pencerahan pada warga. Jangan dipesongkan pemikiran warga yang akhirnya besok bila mereka mengundi nanti, saudara, mereka kata mereka marah pula. Saudara Kamal Lukman satu hal lagi. Kenapa dia tuduh UMNO parti korap? Saudara, bila saudara tuduh parti korap, saudara, bersepah sekarang ni orang tengah SPRM sedang pun membuat menyelak satu demi satu. Berapa ramai pemimpin-pemimpin sebelah sana yang akan menjadi kluster mahkamah. Apakah saudara lupa, saudara Lukman, apa yang kita dedahkan? Apa yang didedahkan oleh Datuk Ahmad Said tempoh hari? Kisu tanah. Itu keadaan, saudara. Jangan kita dalam denial syndrome. Saudara Irfan, dia kata orang Kemaman dah tak nak Mak Said. Itu terpulang, saya tak tahu. Tapi yang saya lontarkan bahawa warga pengundi mahukan di Terengganu khususnya, mereka mahu calon. Mereka mahu melihat calon. Dan sebab itu saya katakan, pimpinan harus melihat siapakah calon yang sesuai. Dan kali ini bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Saudara, itu saudaranya bagi saya lah. Saya memberi pandangan, bagi pencerahan secara jelas, saudara. Bukan saya niat untuk, cuma saya bagi tahu, saya kata bila usai saja pembubaran Dewan Negeri, maka ramailah para survey. Jadi saya mengharapkan kalau anda buat survey itu, jujurlah pada survey anda. Jujurlah, jangan berdasarkan kalau pengundinya 3 juta, anda cuma jumpa 1,000 atau 2,000 orang, apakah itu dapatan sepenuhnya? Apakah itu yang dijamin kesahihannya? Jadi bagi saya tak payah nak sebut parti mana-mana. Kita sama-sama lontarkan. Bagi anda nak sokong mana pun tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Anda sokong PAS ke, anda sokong Perikatan Nasional ke, sebab ini negara demokrasi, saudara. Anda sokong Gerakan ke, anda sokong Pakatan Harapan ke, atau anda sokong UMNO, terpulang. Ruangan saya bebas, saudara. Asalkan saya tidak mengizinkan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak bijak, bahasa-bahasa yang bagi saya kurang beradab. Sebab kita warga cinta damai. Saya kumat komen, cerita Jana Wibawa, itu memang ada. Rakyat kali ini akan membuat pemilihan. Ya, tak perlu nak kita, biarlah, saya rasa biarlah mahkamah menentukan sejauh mana adanya elemen jenayah itu. Dan sebab itu saya kata, orang tuduh UMNO bagai anak, sedangkan mereka lupa macam mana cerita Jana Wibawa. Jumlah pula tu bukan sedikit. Itu keadaannya. Saudara, ini bagi saya lah, teman-teman nak jadi walaun ke nak jadi apa terpulang lah. Tapi saya kadang-kadang saya nak mengingatkan anda. So Syahrizwan dia kata kira rasuah Zaid. Tang mana rasuahnya? Tang mana rasuahnya Presiden UMNO? Sila buktikan. Anda bukan orang undang-undang. Dan perkara masih lagi dibicarakan di mahkamah. Isunya bukan kisah rasuah, saudara. Isu berhubung dengan Yayasan Akabudi. Yayasan yang dia digunakan duit dia sendiri. Bukan duit mak bapak kita. Bukan daripada kerajaan. Yayasan Akabudi duit daripada poket dia sendiri. Yang dilihat
Konon-kononnya katanya ada masalah dari segi pentadbiran. Biarlah mahkamah tentukan. Tak payah, saudara. Abang Wi dia kata LCS, LDS sedang disiasat. Dan jangan lupa saudara, ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Jadi, dia punya pengurusi PAC untuk menyiasat. Biar. Saudara Syahrizan, soal Januari baru berapa, 9 bilion, 6 bilion. Tak, bagi saya soal itu bukan isunya, saudara. Jangan saudara marah, saudara Syahrizan. Saya nampak saudara seolah marah sangat. Saudara, jadi saya haraplah kita biarlah berhemah dalam kita menuturkan persoalan ini. Saya tak mahu macam apa yang berlaku semalam. Contohnya, dalam debat 4 orang, saudara. Dan masing-masing tidak nampak kematangan. Orang ni kata begini, orang kata begini. Cuba dikatakan satu persatu. Saya dah minda Presiden dia kata, tak sempat nak baca, saudara. Dan bagi saya merasakan bahawa saya tidak mahulah mengatakan parti itu jahat dan sebagainya. Bagi saya adalah pemimpin mereka. Jadi jangan tuduh UMNO parti korup, saya tak boleh terima. Apa rasa perasaan anda kalau saya katakan parti PBM korup? Apa perasaan anda kalau saya katakan parti PAS korup? Menyalahgunakan kuasa. Sedangkan yang dituduh, yang menghadapi tuduhan, yang menimbulkan persepsi adalah pimpinan mereka. Okey, tuan-tuan, komen saya lah sebelum ni kita tahu Muhyiddin Tung Eng kata Muhyiddin ni kianat dia. Tapi akhirnya dia orang bertemu kembali. So, orang ramai yang anggapan rupanya Tung Eng lah yang mengkhianati Pakatan Harapan dulu. Tidak mahu bagi Anwar menjadi Perdana Menteri. So, dia beri kepada Muhyiddin. So, hari ni dia orang berbaik kembali. Aduh, macam-macam lah. So, kita berharap semua penyokong Pakatan Harapan terus memberi sokongan kepada Kerajaan Pemuda dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.